Nah kan, kami impor tutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah kan, kami impor tutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Profesor Malaysia ini mau mengusik bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO. Profesor ini lantang mau mengusik bahasa Indonesia. Dan Indonesia langsung menghubungi beliau dan diajak dialog diskusi dan bahkan boleh mengajukan bukti kalau Profesor Malaysia ini bisa. Alhamdulillah akhirnya Profesor Malaysia ini sadar akan kesalahannya setelah diajak debat diskusi. Simak videonya biar tidak salah paham. Serumpun tetapi sudah tidak serupa kerana sejak kita merdeka, Indonesia merdeka 1945, Malaysia merdeka 1957, bahasa itu membangun mengikut acuan negara bangsa masing-masing, ya, secara berotonomi. Jadi di Malaysia sejak merdeka bahasa Melayu itu dipanggil sebagai bahasa kebangsaan dan statusnya diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Malaysia atau dalam Konstitusi Malaysia. Ya. Bahasa itu dikenali sebagai bahasa kebangsaan tanah Melayu waktu itu. Kemudian apabila Malaysia ditubuhkan, namanya berubah menjadi bahasa Malaysia. Jadi waktu itu tidak ada isu dari segi nama. Satunya bahasa Malaysia, satu lagi bahasa Indonesia. Jadi dia menjadi bahasa Malaysia Indonesia. Ya. Tetapi kemudian pada 1986, tak tahu apa sebabnya, nama itu berubah. Diubah kepada bahasa Melayu. Dan bermulalah itu bukan dirancangkan begitu, tetapi kesan daripada perubahan nama bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu itu sudah menimbulkan kekeliruan, ya, sebab tidak ramai orang mengerti tentang konsep bahasa Melayu daripada perspektif Indonesia. Jadi sebab kalau di Malaysia, orang Malaysia selalu suka menyebutkan ini alam Melayu. Semuanya sekali. Yang kita panggil Nusantara itu, panggil alam Melayu. Jadi bahasanya, bahasa Melayu. Kata profesor ini ketika Malaysia sudah mendapatkan kemerdekaannya lalu resmilah jadi negara Malaysia dan berbahasa nasional bahasa Malaysia. Tapi anehnya setelah lama merdeka dan tepatnya tahun 1986 bahasa nasional bahasa kebangsaan dirubah menjadi bahasa Melayu. Sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahawa bahasa Melayu perlu menjadi bahasa kedua ASEAN, saya fikir beliau bermaksud bahawa bahasa Melayu yang disebutkannya itu ialah bahasa Nusantara, ya, bahasa yang termasuk di dalamnya bahasa Indonesia sebab penuturnya ialah 300 juta orang. Tetapi di Indonesia ungkapan bahasa Melayu itu bermaksud bahasa daerah Riau semata-mata. Ya, begitu ya. Jadi pada saya, kalaulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menggunakan ungkapan bahasa Malaysia Indonesia, tentu tidak menimbulkan masalah. Tetapi bila disebutkan bahasa Melayu di Indonesia, dia menjadi masalah. Jadi saya fikir sudah ada percubaan untuk mengubah kembali nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia pada 2007. Tetapi tidak berjaya. Jadi sekarang harus dicoba lagi. Kenapa orang Malaysia selalu menyebut Nusantara? Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kalau perkataan Nusantara itu berasal dari bahasa Kawi Jawa kuno yang tertulis di Prasasti Mula Malurung tahun 1177 Saka atau 1255 Masehi oleh Kerajaan Singasari. Kata Nusantara itu dari Singasari terus diucapkan lagi oleh Gajah Mada setelah Majapahit menguasai Asia Tenggara. Ini saya kira
para pejuang bahasa di Malaysia harus mengerti, ya, dan harus bersedia mengubah nama itu daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia kembali, supaya kerjasama ini nanti tidak akan dikaburkan atau dihalang oleh kesilapan nama. Saya seorang pragmatik. Kalau saya yakin benda itu boleh berjaya, saya akan kata boleh berjaya. Kalau saya rasa perkara itu tak mungkin berjaya, saya pun kata tak mungkin berjaya. Dalam kes ini, pada saya, hasil daripada kerjasama Majlis Profesor Negara dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan juga Dewan Guru Besar seluruh Indonesia ini, saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu MABIM. Kenapa tidak MABIM? MABIM tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, MABIM itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Tapi pada saya, orang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Nah ya kan apa aku bilang. Profesor Malaysia ini mengakui kalau bahasa Indonesia banyak penuturnya, jadi wajar kalau diakui UNESCO. Dan profesor ini juga mengakui kalau bahasa Melayu Malaysia juga bersumber asal-usulnya dari bahasa daerah Melayu Riau, Sumatera. Profesor ini juga berpesan pada Profesor Melayu Malaysia agar berpikir teknik sedikit. Pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa ini, bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi media, menjadi sebuah kerangka yang penting, bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ucapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan itu sudah, keputusan itu sudah pun dibuat oleh Kabinet tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Apapun suku, bahasa dan budaya negara lain, janganlah mengacau ataupun mengusiknya. Karena setiap bangsa di dunia ini ada budaya, bahasa dan sejarahnya sendiri-sendiri. Terima kasih ya, sudah menonton.